السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Pada kuliah yang lepas kita telah bahaskan bab berkaitan dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagaimana jenis cincin, bahan, keadaan, bentuk cincin yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan sambung pada bab seterusnya, masih lagi berkaitan dengan cincin, iaitu bab pada menyatakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Sebelum ni kita tahu macam mana bentuk cincin. Hari ini macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin dan macam mana yang kita nak tiru ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa hukum dia. Baik. Bagi yang ada kitab boleh buka di muka surat 104 hadis 93. Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah melaporkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Hadis ni adalah hadis bertaraf hasan, diriwayatkan oleh Muhammad bin Sahih bin Asqar al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdul Rahman. Kedua-duanya dapat daripada Yahya bin Hisan, daripada Sulaiman bin Bilal, daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, daripada Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, daripada bapanya bersumber daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Hadis yang sama dilaporkan oleh Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Salih, daripada Abdullah bin Wahab, Sulaiman bin Bilal, daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ini periwayat perawi hadis ni. Tapi hadis ni status dia adalah hasan. Daripada apa yang kita baca ni, Nabi SAW pakai cincin jari kanan, dan tidak pelik bagi kita. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengutamakan sebelah kanan. Tapi nanti kita akan tengok pula ada juga riwayat yang menyebut bahawa adanya Nabi SAW pakai cincin di sebelah kiri. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan hukum dia. Hadis yang ke-94, Hammad bin Salamah berkata, Ra'aitu ibni Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminih fasa'altuhu an dhalik faqala رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Aku melihat ibni Abi Rafi' pakai cincin di jari tangan kanannya. Aku bertanyakan akan hal itu kepadanya. Beliau menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far pakai cincin jari tangan kanannya. Ibnu Abi Rafi' dia tabi'in. Dia tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Orang tanya dia, kenapa pakai cincin tangan kanan? Dia kata, sebab aku nampak Abdullah bin Ja'far, sahabat Nabi SAW, pakai cincin jari kanan, jari di tangan kanan. Dan Abdullah bin Ja'far pula dia kata, aku pakai sebab aku nampak Nabi SAW pakai cincin di jari tangan kanan baginda. Sebab tu Nabi SAW sebut bahawa sahabatku ini ashabi kan nujum, sahabat aku ni macam bintang di langit. Siapa yang ikut sahabat, dia akan dapat hidayah, dia akan dapat petunjuk. Kerana apa? Kerana sahabat dia buat satu perkara, dia akan mengikut apa yang Nabi SAW buat. Sebab tu kita akan jumpa kisah-kisah. Nanti kita akan masuk bab pedang.
Pedang pun orang tanya kenapa buat pedang macam ni, dia kata sebab aku nampak Nabi SAW buat pedang macam ni. Ini apa yang dibuat oleh para sahabat, meniru apa yang dibuat oleh Nabi SAW untuk mendapat pahala sunnah. Sama juga hadis kedua masih lagi sebut bahawa Nabi pakai cincin tangan kanan. Masih tepuk tangan, dia tak sebut jari mana lagi. Abdullah bin Ja'far berkata, hadis 95, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Hadis ni sahih namun isnadnya lemah, sanadnya lemah. Apa maksud dia tuan-tuan? Kenapa hadis tu, maksud dia perkataan dalam hadis tu, cerita dia sahih tapi sanad dia lemah. Kenapa? Dia jadi kes macam ni kerana hadis ni asalnya sanad dia lemah, hadis dia lemah asalnya, dhaif. Tapi disebabkan ada hadis sahih yang cerita sama. Tadi kita dah baca Abdullah bin Abi Ja'far pun hadis nombor 93, cerita sama je kan, hadis tu hasan. Cuma perawi dia lain. Yang ni datang daripada jalur riwayat yang lain, jalur riwayat dia lemah tapi point dia tu sama macam hadis yang sahih. Jadi disebabkan tu hadis ni orang sebut bahawa matan dia sahih, apa yang disebut tu sahih sebab ada dalam hadis sahih, tapi periwayatan dia tu lemah. Dia ada hadis yang dia boleh naik darjat sikit. Dan kenapa Al-Imam Tirmizi kadang-kadang kita jumpa dalam kitab ni, dia juga meletakkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi syarat dia mesti dhaif yang ringan, bukan dhaif yang berat. Kenapa ada hadis dhaif dalam kitab ni? Kerana di sana ada juga hadis sahih. Jadi bila letak hadis sahih, ada letak hadis dhaif. Tak mengapa hadis dhaif tu, kerana dia telah dikuatkan oleh hadis yang sahih tu. Benda yang sama cerita, cuma yang ni cerita dia, riwayat dia lemah sikit, yang ni dia sahih. Jadi sebab tu ulama-ulama susun, ulama-ulama hadis susun, kalau kita nak beramal dengan amalan daripada hadis yang lemah, boleh, tak ada masalah, dengan syarat dia ada amal tu memang sahih. Amal tu sahih. Contohlah kita kata hadis tu lemah kelebihan tentang solat duha, contoh kita jumpa, tapi solat duha tu memang sahih, memang Nabi SAW buat solat duha, jadi tak ada masalah untuk kita buat sebab ada hadis sahih dekat situ yang menguatkan dia. Tapi kalau hadis tu sahaja lemah, tidak ada yang menguatkan dia, jadinya yang tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata untuk kita jadi semangat beramal tak ada masalah, untuk kita sekadar sirah saja, tahu cerita, tak ada kaitan dengan hukum, tak ada kaitan dengan akidah, tak ada masalah, untuk kita sekadar baca saja, tapi dia mestilah dhaif yang ringan. Ada hadis dhaif yang dia naik taraf, jadi hasan li ghairih. Apa hasan li ghairih? Dia jadi daripada dhaif dia naik jadi hasan. Kenapa kita panggil hadis tu dhaif? Salah satu sebab kan kita kata hadis ni jadi dhaif atas sebab tiga sebab. Biasanya kebiasaannya disebabkan oleh orang ni ingatan dia tak kuat. Dalam ramai-ramai nama sebut tu, perawi hadis ni ingatan dia ni ulama kenal sebagai dia ni pelupa sikit, dia kejap ingat kejap tak ingat kan, boleh jadi ada dia ingat ada dia ingat. Jadi kan disebab ingatan dia tak kuat, hadis-hadis yang dia sampaikan kita jadi 50-50 ya. Boleh jadi betul dia cakap, boleh jadi dia lupa, mungkin ada salah-salah sikit, tu hadis tu jadi dhaif dengan. Jadi macam mana hadis ni boleh jadi upgrade hasan pula, hasan li ghairih? Kerana ada seorang lagi, ada seorang lagi hadis dhaif juga, perawi yang lain, tapi dia cerita benda yang sama. Dia cerita benda yang sama. Jadi kalau dua orang ni dia tak kenal di antara satu sama lain, dan dia punya jalur sanad dia berbeza, tiba-tiba dia cerita benda yang sama, maknanya hadis ni dia naik taraf lah, benda tu tak salah. Maknanya orang yang perawi yang pertama tadi tu boleh jadi cerita dia tu betul, sebab kita cuma lemahkan sanad dia tu kerana kita tak pasti betul diingat ke atau betul dia lupa. Ni bab dia teknikal sikit lah, ni sekadar ilmu tuan-tuan lah kan. Kalau kita jarang bermain dengan hadis, kita tak berapa faham ni. Tapi kalau kita biasa bermain dengan hadis ni, kita kena tahu perihal-perihal hadis ni supaya kita tidak terkeliru di antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Okey. Jabir bin Abdullah berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah pakai cincin di jari tangan kanan baginda. Sama juga, banyak riwayat-riwayat yang sebut jari tangan baginda. Okay. Kemudian kita tengok pada hadis yang seterusnya, As-Sa'd bin Abdullah berkata, kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih
wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Ibnu Abbas memakai cincin di jari tangan kanannya. Jikalau aku bertanya kepadanya, dia pasti jawab Rasulullah SAW pakai cincin di jari tangan baginda. Hadis ni hadis hasan. Kebanyakan hadis ni kita tengok pakai tangan kanan kan. Kita masuk hadis 98. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan tengok hadis yang kita baca dalam bab yang lepas, hadis 92, hadis tu riwayat Bukhari Muslim. Cerita dia dua-dua perawi diriwayatkan oleh sahabat yang nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cerita dia lebih kurang sama. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqib fi bi'ri Aris. Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki sebentuk cincin daripada perak. Apabila baginda memakainya, Rasulullah SAW menghadapkan batu cincin ke dalam tapak tangannya. Nabi SAW akan pakai cincin. Saya tak pasti dalam kitab kita ni dia ada sebut hadis yang sebut tentang jari. Sebab kalau kita asal bahasa Arab, disebut hadis-hadis berkaitan dengan Nabi SAW suka pakai cincin di jari kelingking. Saya dapati dalam kitab ni dia tidak sebut di jari mana. Ada hadis-hadis yang lain tidak, yang terjemah ni versi terjemah, dia ada kurangkan hadis dalam kitab terjemah ni. Dalam kitab asal bahasa Arab dia ada hadis-hadis yang lain lagi yang tidak diterjemah. Saya pun tak pasti kenapa bila diterjemah tidak dimasukkan hadis tu. Jadinya Nabi SAW sunnah je Nabi akan pakai cincin jari kelingking. Ni Nabi punya sunnah, Nabi pakai cincin jari kelingking. Dan Nabi akan memasukkan mata cincin dekat dalam. Seperti mana hadis kita baca ni lah, Nabi akan masukkan mata cincin kat dalam. Kita kalau pakai cincin, mata dekat luar lah, sebab kita nak tunjuklah mata cincin. Ini batu akik, ini batu bata, ini batu macam-macam lah kita nak tunjuk. Kita beli mahal, takkan Nabi sorok batu cincin tu kan. Nak tunjuklah ke orang ni cincin batu cantik mahal ni, beli kat sini ni. Jadinya Nabi SAW kenapa cincin dia masuk ke dalam? Kata para ulama hadis, kerana Nabi SAW pakai cincin bukan sebab berhias, tapi Nabi pakai tujuan untuk cop. Nabi ni itu untuk cop mohon Nabi SAW. Beza dengan kita pakai kerana nak berhias. Jadi sebab tu kita keluarkan mata cincin dekat atas. Jadi apa hukum kita pakai? Nak keluar ke atas ke nak masuk dalam? Masuk ke dalam tu sunnah ikut Nabi SAW. Tapi kalau kita keluarkan mata ke atas, tidak ada masalah. Dia adalah harus, tidak ada masalah. Kata pentahqiq kitab yang dekat bawah ni, Nabi menghadapkan cincin ke tapak tangan akan lebih menjauhkan diri daripada sikap bersolek dan bangun diri. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Kerana berhias ni, bersolek ni, dia adalah hal orang perempuan. Jadi Nabi kurang sikit dalam bab berhias ni. Nabi pakai, ada ulama sebut bahawa Nabi pakai cincin hanya kerana ada keperluan, sebab nak guna untuk buat cop mohon. Baginda menulis ukiran Muhammad Rasulullah pada cincin itu. Yang ni kita telah bahas pada kuliah yang lepas, iaitu Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah dekat atas. Dan Nabi buat ukiran ni, Nabi celup dekat dakwat, dan Nabi akan guna buat cop mohon untuk hantar surat kepada pembesar-pembesar dunia pada ketika itu. Dan Nabi melarang siapa pun mengukir cincin, ukuran cincin seperti ukiran itu. Di sini ulama khilaf, beza pendapat. Kerana di sini ada hadis ni jelas Nabi kata bahawa Nabi larang kita buat cincin ada tulisan macam tu, Muhammad Rasulullah. Dah hari ni orang duk jual banyak kan, dekat pasar malam pun ada orang jual Muhammad Rasulullah, cincin sebiji macam Nabi SAW pakai. Jadi apa hukum dia? Dia khilaf ulama. Sebagai ulama yang keras, yang mereka mengambil zahir hadis ni saja, mereka beranggapan bahawa hukum tu tetap haram, tak boleh pakai cincin macam tu. Itu pendapat yang pertama. Ada pun pendapat yang kedua yang dipegang oleh majoriti ulama zaman sekarang ni, bahawa tak ada masalah. Nabi SAW larang ada sebab zaman tu cop, jadinya tak nak orang ramai ada cop tu. Tapi bila sebab tu telah hilang, maka hukum pun telah diangkat, maka tidak ada masalah untuk kita pakai cincin ada tulis Muhammad Rasulullah. Mana yang saya cenderung, yang lebih cenderung pendapat yang kedua lah. Kenapa? Kerana kadang-kadang satu benda hukuman, satu benda tu ada sebab dia, sebab tu hilang,
jadinya tidak ada masalah untuk kita pakai cincin tu. Tapi seperti mana yang kita telah bahas dalam kuliah yang lepas, walaupun kita kata harus pakai cincin macam tu, cuma kena jaga kesucian dia, sebab ada nama Allah dekat situ. Kemudian cincin yang jatuh, cincin itu jatuh daripada mu'aikib ke dalam perigi Aris, dalam bi'ru Aris. Yang ni yang kita kata dia ada kontradik dengan hadis yang kita baca sebelum ni. Hadis sebelum ni sahih juga, sahih Bukhari, sahih Muslim, dan yang ni riwayat Imam Muslim. Hadis sebelum ni kata Sayyidina Osman yang jatuhkan cincin tu, hadis yang ni kata Mu'aikib yang jatuhkan cincin tu. Okey, siapa Mu'aikib ni? Kita kena baca dulu sebelah ni. Mu'aikib adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar dan hijrah ke Abyssinia. Abu Bakar, Umar dan Uthman melantik Mu'aikib menjadi pengurus Baitul Mal. Mu'aikib yang ditugaskan bagi menjaga cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menyebutkan Uthman duduk di tepi perigi Aris, lalu mengeluarkan cincin itu hendak diserahkan kepada Mu'aikib, tapi cincin itu terjatuh ke dalam sumur telaga. Ceritanya kita Imam Bukhari macam mana? Kenapa dua hadis ni nampak beza? Sebenarnya cerita dia sama je, cuma yang sebelum ni dia tak sebut nama Mu'aikib, yang baru ni dia sebut nama Mu'aikib. Jadi cerita dia, Mu'aikib ni dia ketua Baitul Mal zaman Abu Bakar, Umar, Osman. Jadinya satu hari duduk dalam telaga tu, maknanya yang duduk dalam telaga tu bukan Sayyidina Osman seorang, sekali dengan Mu'aikib. Nak serah kepada Mu'aikib, nak keluar, nak bagi Mu'aikib, Mu'aikib simpanlah, kau kan penjaga Baitul Mal, jadi jagalah cincin Nabi SAW ni. Ketika nak bagi tu terlepas, maka jatuh ke dalam perigi Bi'ru Aris tu dan hilanglah sampai ke hari ini, seperti mana yang kita kisahkan pada kuliah yang lepas. Hadislah hadis sahih. Baik, Muhammad Al-Baqir berkata, Muhammad Al-Baqir ni siapa? Cicit Nabi SAW. Dan kalau Syiah, Muhammad Al-Baqir ni disebut antara Imam Syiah juga tapi itu rekaan Syiah nama lepit. Mana ada keluarga Nabi SAW Syiah? Syiah yang letak ni Syiah kan. Dia kata Sayyidina apa? Dia kata Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dia kata Ja'far Sadiq, dia kata semua tu adalah Syiah. Dia kata bukan Syiah, itu adalah ahli keluarga Nabi SAW, mereka yang mereka sendiri kan. Muhammad Al-Baqir berkata, Muhammad Al-Baqir ni cicit Nabi, jadi Hasan Husin ni kira atuk dia lah, atuk dia. Kana Al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hasan dan Husin pernah memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Okey, tengok dekat dia punya syarah sebelah ni. Perbuatan Hasan dan Husin itu masih mengikuti perbuatan Nabi SAW. Imam Muslim dan Abu Daud melaporkan Rasulullah SAW pernah memakai cincin di jari tangan kirinya. Sebab tu saya sebut, dia ada hadis yang menyebut Nabi pakai cincin tangan kiri, tapi tak disebut dalam kitab ni ketika terjemahan. Dalam mazhab Syafi'i, memakai cincin di jari tangan kanan adalah lebih afdal daripada pakai cincin jari tangan kiri. Ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kata pakai cincin tangan kiri, hukum dia apa? Hukum dia harus. Dulu nak pakai pun boleh, kerana di sana ada juga hadis Nabi SAW sebut Nabi pakai tangan kiri, jadi tak ada masalah. Cumanya afdal, dari sudut afdal lebih utama, mana nak pakai? Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Nawawi, pakai tangan kanan lagi afdal. Sebab tangan kanan ni lebih layak, sebab dia lebih mulia. Kenapa tangan kanan lebih mulia? Nabi kan selalu utamakan belah kanan, kita kan makan belah kanan, kita kan ambil wuduk utamakan belah kanan, jadi kanan lebih mulia. Kiri ni untuk apa? Untuk basuh berak, untuk istinja, untuk benda-benda yang tak berapa elok belah kiri. Jadinya afdal muliakan tangan kanan, dia layaklah untuk dipakai buat perhiasan. Ada pun kita nak pakai tangan kiri, terpulang, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Jangan buat bergaduh, kata Nabi pakai tangan kiri. Betul? Hadis tangan kanan pun banyak juga. Yang baca hadis tangan kanan, dia kata Nabi pakai cincin tangan kanan, tangan kiri pun ada, hadis tangan kiri pun ada. Dan ulama pun kata tak ada masalah. Cuma kita kata afdal, mana nak pakai kan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, memakai cincin di jari tangan kanan adalah makruh. Mazhab Maliki dia kata makruh pula. Kemudian memakai cincin di jari kelingking ataupun jari manis adalah lebih afdal di jari manis, sedangkan dilarang memakai cincin di tengah dan telunjuk adalah dilarang. Okay. Ini khilaf ulama. Ini kita sebutlah khilaf ulama, perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Sebab tu kita kata
Yang ni kita kena betulkan pemahaman lah. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat satu ulama besar, dia tidaklah kata kita tidak hormat ulama tu kan? Tetapi kita memilih pendapat ulama yang lain juga, bukan kita keluar pendapat kita. Lain lah kalau kita kata saya tak setuju dengan pendapat Imam Malik tapi saya setuju dengan pendapat saya. Itu tak kena lah, sebab kau siapa kan nak lawan Imam Malik. Tapi kalau kita beralih daripada pendapat Imam Malik, kita boleh pendapat Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, kita ambil pendapat Syafi'i lah. Kita kata dua-dua belah pun tak ada masalah, dia pakai kanan. Kenapa kita kata pendapat Syafi'i lebih kuat? Sebab tadi kita baca hadis banyak kan, Nabi SAW pakai jari tangan kanan. Saya ingat lebih daripada 5-6 hadis kita jumpa tadi yang sahih Nabi SAW pakai tangan kanan. Jadi pendapat Maliki yang kata pakai tangan kanan makruh tu macam kita kata lebih kuat pendapat Syafi'i lagi. Kita taklah kata Imam Malik tu salah, tapi kita kata lebih kuat. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Dan kita kena faham juga kenapa Imam Malik buat pendapat begini, Imam Syafi'i buat pendapat begini. Kita kena faham, walaupun Imam Malik dihidup lebih awal ataupun lebih tua daripada Imam Syafi'i, tetapi zaman tu adalah zaman orang masih mengumpulkan hadis. Kita ingat orang lagi dekat dengan Nabi SAW, hadis lagi banyak dikumpul. Tidak juga tuan-tuan. Kerana sahabat-sahabat yang riwayat daripada Nabi SAW, generasi pertama lah, yang sahabat ni, bila Nabi wafat, mereka bertebaran. Mereka keluar, pergi ke Syam, pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, bersepah sahabat-sahabat ni. Dia hadis pun bersepah jugalah, hadis dia pun bersepah. Jadi proses mengumpulkan semula hadis ni, dia berlaku. Dia berlaku di zaman Imam Malik kumpul, tapi dia tak sebanyak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat kumpul banyak sikit lagi, dapat Imam Ahmad Hanbal kumpul banyak lagi. Sebab tu ulama-ulama hadis punya zaman kegemilangan dia lepas daripada tu. Imam Bukhari kan, Imam Bukhari selepas daripada Imam Ahmad Hanbal, jauh bawah lagi. Sebab pada zaman yang ke bawah ni, hadis dah makin banyak dikumpulkan. Ulama-ulama dah mula kumpulkan ikut bab, dan itulah proses dalam nak mensahihkan hadis, nak mendhaifkan hadis. Zaman Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, proses tu ada, tapi dia tidak komplit lagi macam zaman seterusnya. Jadi sebab tu kita kata kadang-kadang kenapa Imam Malik buat fatwa begini sedangkan ada hadis begini. Kita kena bersangka baik, mungkin zaman Imam Malik dia masih tidak menjumpai lagi hadis-hadis yang menyatakan begitu. Kerana boleh jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tu dia tak ada dekat situ, dia pergi ke tempat lain. Tu kita kata ada untungnya kita hidup zaman akhir ni. Apa dia? Kenapa? Sebab dah komplit dah agama ni. Komplit apa? Ulama-ulama dah kumpulkan semua hadis daripada sahabat. Tu yang kita dengar cerita sahabat-sahabat dulu, bukan sahabat bersama juga. Sahabat ni, sahabat sendiri mereka musafir beribu kilometer untuk jumpa sahabat yang lain. Tanya, aku dengar engkau ada riwayat satu hadis daripada Nabi SAW, boleh tak cerita pada aku hadis tu? Tu proses tu. Tu yang kita baca Imam Bukhari, Imam Tirmizi, mereka ni jauh nak ambil hadis je, nak ambil hadis orang ni dapat daripada siapa. Ni kita nampak proses ulama dulu dalam mengumpulkan satu hadis. Dia bukan satu journey yang pendek. Kita hari ni nak cari hadis, buka ni Google Google je, ataupun kita buka kitab-kitab hadis, pergi kitab hadis, cari, buka kitab hadis, jumpa hadis, dah kumpul komplit. Orang dulu tak ada, dia kena berjalan jauh nak kumpulkan hadis. Itu dah kumpul-kumpul lah, dhaif pula hadis tu. Satu proses lain lagi. Nampak? Ni kita kata mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari ulama-ulama dulu atas usaha mereka menjadikan agama ni mudah untuk difahami oleh kita. Okey. Jadi kita ni tak payah bergaduh-gaduh tentang khilaf ulama. Ulama dia ada dalil dia sendiri, ada sebab kenapa dia buat keputusan macam tu. Anas bin Malik berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhatamu fi yamini. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Sama juga hadis ni hadis sahih. Okey. Masuk hadis 101. Abdullah bin Umar berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahab fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebentuk cincin daripada emas
dan baginda pun memakainya di jari tangan kanan. Dengar sampai habis dulu. Jangan kan ada pergi beli cincin emas lah. Dia baca hadis baru, dia kata, ustaz baca hadis Nabi pakai cincin emas, keluar, dia pergi keluar dia pergi beli cincin emas. Dengar sampai habis dulu. Lalu orang ramai pun turut pakai cincin emas meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabutnya dan melemparkan cincin emas dan berkata, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Orang ramai turut mencabut dan melempar cincin emas mereka. Okey, apanya cerita ni? Cerita ni adalah sebelum datang pengharaman orang lelaki pakai emas. Kan pada awal syariat ada perkara-perkara yang dibolehkan. Macam kita kata minum arak kan, boleh minum arak, boleh pakai emas. Tapi sebelum tu, pada awal-awalnya, sebab tu bila kita belajar hadis dan juga tafsir Quran, dia ada bab yang dipanggil nasih mansuh. Nasih mansuh ni kita kena faham, ada ayat dalam Quran, ayat dia kekal tapi hukum dia tak dipakai lagi kerana dia ada hukum selepas ni yang Allah Subhanahu Taala turunkan menasahkan hukum yang asal. Sama juga macam bab cincin ni, hadis ni ada. Kalau kita baca separuh hadis ni, kita kata hadis sahih ustaz, riwayat Bukhari Muslim, Nabi pakai cincin emas. Tapi itu sebelum diturunkan pengharaman Nabi pakai cincin emas. Dan bila orang nampak Nabi pakai cincin emas, orang pun pakai cincin emas, Nabi pakai cincin emas kan. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mengharam, hukum yang mengharamkan orang lelaki daripada memakai emas. Maka Nabi SAW mencabutnya, melemparkan cincin emas tu dan berkata, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Orang ramai turut mencabut dan melempar cincin emas mereka. Lempar tu kan, mereka bukan simpan, bukan hantar pergi ar-rahnu, tak, pergi buang terus. Ni sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah lain pun, dia ada beberapa hadis yang cerita begini. Ada hadis yang Nabi tegur sahabat, dia tak tahu agaknya hukum pakai cincin emas tu dah diturunkan. Nabi tegur dia ambil, dia lempar. Dia kata, aku takkan pakai benda yang Nabi SAW suruh aku buang, aku takkan pakai. Ini juga menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan, Nabi dengan sahabat, dunia ni tak ada nilai pada mata dia. Ni baru betul-betul orang yang tak ada cinta dunia. Emas, bagi dia cincin emas, cincin besi sama, dia tak ada nilai. Campak macam tu je. Kita kalau campak tu, cari balik kan, campak lepas tu patah balik, cari balik. Kalau kita, sebab kita ni orang yang ada lagi rasa cinta pada dunia sikit dalam hati. Tapi Nabi dengan sahabat, dia tak ada peduli kisah pasal cincin emas. Kan kita baca sebelum ni kisah, cerita kat sini, cerita kisah bawa apa nama, seorang tu yang bawa buah pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita kat sini kan, seorang sahabiah ni, dia pakcik dia suruh bawa buah dekat Nabi SAW, sebab Nabi suruh makan buah kan, bawa pergi jumpa Nabi. Hari itu kebetulan Nabi tengah agih-agih ke ghanimah, harta rampasan perang. Dia bawa semangkuk piring buah je, kurma dengan timun kalau tak salah dalam hadis tersebut. Dia bawa, pakcik dia kata bagilah dekat Nabi, dia pun bawa pergi Nabi. Sampai dekat Nabi, kebetulan Nabi tengah agih-agih ke ghanimah, harta rampasan perang. Nabi kata, istilah dia, langkah kanan yang kau datang hari ni, nak ambil ni. Nabi bagi dia satu genggam daripada barang perhiasan emas dan perak. Bakal kawan tu bawa buah aja, tapi dapat satu genggam ni, satu tapak tangan ni daripada emas dan perak. Ni apa tuan-tuan? Ni Nabi SAW dia tak cerita dunia. Sebab tu Nabi SAW kalau ikutkan, orang bagi harta pun Nabi banyak, macam-macam. Pembesar-pembesar yang datang ziarah jumpa Nabi SAW, delegasi-delegasi luar yang jumpa Nabi, semua bukan datang tangan kosong, semua datang bagi hadiah. Rampasan-rampasan pun banyak, tapi Nabi tak pernah simpan. Sampai kat Nabi dapat pagi, mungkin petang habis. Dapat pagi dah, siapa datang dapat, siapa datang dapat, Nabi agihkan. Sebab tu yang kita baca hadis bulan Ramadan kan, bulan lain Nabi sedekah laju juga, tapi bulan Ramadan Nabi lebih laju lagi sedekah seperti angin yang bertiup. Bulan lain mungkin dapat pagi, petang habis, malam habis, Nabi sedekah bagi sahabat, bagi orang ni, bagi orang ni. Nabi tak simpan. Bulan Ramadan tak sempat tunggu petang, dapat tu bagi, dapat tu bagi. Itu sedekah Nabi SAW. Nabi tak simpan dunia dalam hatinya. Jadi ni hari ni kita belajar pasal nasih mansuh, adanya hukuman yang diturunkan selepas daripada tu. Sama lah juga macam minum arak, awalnya pun sahabat-sahabat minum arak juga kan, seperti mana kita telah bahas sebelum ni. Dan adanya dua ayat Quran. Satunya ayat yang bertanya tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir,
qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai arak, yakni khamr wal maisir dan benda-benda yang memabukkan ni. Qul fihima ismun, katakanlah padanya ada keburukan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kebaikan pun ada juga, tetapi keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Tapi tuan-tuan kena ingat, ayat ni dah dimansuhkan, ayat dia ada. Kemudian ada turun ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Nak dekat solat jangan mabuk. Kalau jauh daripada solat boleh mabuk. Tu hukum asal awal tu. Tuan-tuan jangan pakai hari ni tuan. Kan ada lepas isyak patut minum teh tarik, dia pergi bawa Guinness Star tu. Kenapa? Tahu dia kata isyak subuh jauh lagi, dia kata boleh mabuk dulu, nak tunggu subuh tak? Hukum ni pakai dulu. Pakai dulu. Dah mansuh dah. Sebab apa kena macam tu? Kerana ada di antara sahabat yang pada awalnya bila minum arak dekat-dekat dengan waktu semayang, habis baca tu malam dah mabuk minum arak solat. Kita yang tak minum arak berlupa rakaat semayang, kan? Tak minum arak, minum teh tarik, tapi kadang lupa rakaat, baca pun tunggal-tunggal. Kadang-kadang saya duduk semayang, tak tahu sebelah ni pakcik ni dia khayal, bukan surau ni lah, surau lain kan. Kadang-kadang dia rokok at-tahiyyatul mubarakatuh. Sahabat pakcik ni memang tengah tak khusyuk ni, rokok dia baca at-tahiyyatul kan. Mungkin dia tengah fikir benda lain. Itu tak mabuk tu, tak mabuk tu. Kalau mabuk lagi tak boleh. Lepas tu baru Allah Ta'ala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah Ta'ala sebut bahawa arak, judi, tenung, nasiab semua ni adalah permainan daripada syaitan, benda-benda syaitan, fajtanibu, jauhilah dia. Maka barulah turun haram. Jadi baru orang tumpahkan arak pada ketika itu dan tak minum lagi arak sampai ke hari ini. Habis dalam bab cincin Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, Rasulullah SAW pakai cincin daripada emas. Sebelumnya ada larangan perhiasan emas bagi kaum lelaki. Ketika Rasulullah SAW melihat kaum lelaki Muslim saling menghiasi diri dengan emas, maka baginda meninggalkan perbuatan memakai cincin daripada emas. Jadi kita pun bukan cincin sahaja, orang lelaki ni apa-apa sahaja benda daripada emas tidak boleh dipakai, haram bagi orang lelaki pakai. Termasuk juga kata ulama benda-benda yang kita kata tak disebut pun dalam hadis. Contoh kita kata orang pakai necktie, kan dia ada pin tu kan, pin tie tak nak bagi dia bergerak. Kita jarang pakai tie, jadi tak tahulah benda sangat kan. Dan dia warna gold je. Tapi kalau orang kaya betul, dia gold betul tu, yang tu pun haram, sebab orang lelaki haram. Ataupun cuff yang baju kemeja yang ada besi bawah tu kan, tu pun haram. Tadi Haji tunjuk apa, gigi emas pun haram juga, orang lelaki gigi emas. Kalau dia warna emas dia tak ada, tak apa. Tapi kalau gigi emas, orang perempuan tak ada masalah, orang lelaki haram pakai. Tapi dah tak jumpa dah kan sekarang ni. Saya ingat last saya jumpa tu tahun 95 sampai 6 tu. Saya ingat pun cikgu saya sekolah, kemudian kawan-kawan nenek saya, petang-petang nenek hantar kuih pergi rumah makcik sebelah kan, kita ikut tengok nenek mana, nenek yang gigi emas tu. Jadi kita ingat sampai bila-bila. Lepas daripada tu saya ingat saya dah tak jumpa dah kan. Tak jumpa juga klinik gigi yang kata kami ada mencuci gigi, menampai gigi, pasang gigi emas. Dah tak jumpa dah perkataan tu kan, klinik gigi dengan material pun tak ada. Orang pun makin tak ada duit. Orang dulu banyak duit juga tapi boleh buat gigi emas. Sekarang orang tak ada duit lah, dia kata kan. Gigi berlubang pun tak tampal lagi, nak tampal gigi emas dia. Di klinik gigi cabut gigi pun dah 100 lebih, 200 lebih, lagi nak tampal gigi emas dia kata tak baloi gitu kan. Tak payahlah buat zaman sekarang. Jadi ni elakkan dia pakai emas. Ini termasuk benda yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW dalam syariat kita. Okey, kita akan masuk sikit kot tempat dalam bab menyatakan pedang Nabi SAW. Okey, pedang ni, kenapa kita baca bab pedang ni kata para ulama? Dan kenapa Nabi ada pedang juga? Bukankah Nabi ni seorang yang diplomatik, seorang yang boleh berbincang dan sebagainya? Pedang ni solution terakhir. Dia bukan solution pertama, dia solution yang terakhir. Nabi SAW akan diplomasi dulu, hantar wakil dulu, hantar surat dulu, hantar bincang dulu. Hatta ketika perang pun, kalau dulu-dulu kalau tuan-tuan tengok, tentera ni dia akan beratur yang ni tentera lawan. Apa mereka buat? Adakah mereka akan terus perang? Tak. Mereka akan hantar lagi delegasi sekali lagi bincang. Nak terus perang ni, betul nak perang ni, bincang. Kalau tetap perang, barulah perang.
Maka terakhir sekali barulah Islam akan perang. Dan Islam tidak memulakan dengan peperangan seperti mana yang dituduh oleh musuh-musuh Islam. Dia kata Islam ni Nabi SAW pakai pedang. Dia kata banyak hadis-hadis sebut Nabi SAW pakai pedang. Pakai pedang ni zaman dulu 1400 tahun dulu dia satu benda biasa, semua orang pakai pedang. Sebab tu kalau kita tengok istiadat tentera kan dia pakai pedang. Pedang tu kadang tak pakai pun, tapi dia mewarisi daripada orang dulu. Sebab orang dulu semua pakai pedang. Dulu semua bangsa dia ada senjata. Sebab zaman dulu dia tidak sama macam sekarang. Dulu dia tak ada undang-undang, lawless. Orang boleh tikam orang, boleh bunuh orang, macam tu je. Sekarang ni baru ada undang-undang. Orang Melayu kita bawa keris kat dalam ni, dekat apa? Dekat pinggang kan, keris. Macam-macam. Keris tu ikut lok dia. Ada lok ni orang tahu dia ni panglima, dia ni bangsawan, keturunan raja. Yang ni keris setiap adat ni keris jatuh hukum. Punya lah tu sebab dia ada fungsi-fungsi tentu. Orang memang bawa keris. Sekarang ni orang bawa keris naik atas pelamin je kan. Naik atas pelamin. Dua macam Ninja Turtle keris. Tapi kalau cabut kontot, besok ini keris dia. Pendek dia kata. Yang buat potong kek boleh kan. Tapi kita buat berlawan tak boleh. Itu pun keris dua ke main. Tapi kalau Tok Kadi kata tolong mengucap sekali, tu yang dia takbir, ya Allah Akbar, Allah keris dua tapi tak boleh nak ni. Atau bangsa lain, bangsa lain dia ada pedang. Orang Jepun dia ada pedang samurai. Orang Jawa dia ada keris Jawa dia. Orang Yaman sampai sekarang dia pakai apa? Kerambit. Kalau tuan-tuan tengok orang Yaman pakai kerambit, dia memang pakai. Sampai sekarang kat Yaman dia pakai kerambit. Cuma sekarang dekat Yaman dia tambah sikit kerambit dengan AK-47. Kalau satu lagi dia tambah. Tapi kerambit tu pakai. Saya pernah nampak dekat KTM Serdang kan, kawasan rumah situ banyak geng-geng Yaman kan. Ada saya ingat Arab ni baru sampai daripada Yaman lah. Dia turun KTM Serdang pakai kerambit kat dia punya jubah tu. Dia pakai jubah, dia pakai tali pinggang haji macam kita tu kan, style orang Yaman. Jubah, tali pinggang haji, dia letak kerambit, dia pakai blazer kat luar. Itu style orang Yaman. Dia pakai kerambit. Itu kalau nampak polis masuk dalam kawan tu. Dia tak tahu bawa senjata kat Malaysia ni tidak dibenarkan. Jadinya kalau Nabi SAW bawa pedang, tidak pelik lah Nabi bawa pedang. Memang zaman dulu orang sentiasa bawa pedang ke sana ke sini. Dia satu benda yang biasa. Satu. Keduanya, Nabi SAW ada pedang ni hanyalah untuk mempertahankan diri. Bahkan satu-satunya orang yang pernah dibunuh oleh Nabi SAW dalam perang Uhud, seorang je yang betul-betul dalam hadis sebut dia ni memang mati dekat tangan Nabi SAW, iaitulah Ubay bin Khalaf. Dia ni adik-beradik sama ada abang ataupun adik kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar, tapi Ubay bin Khalaf mati kena bunuh dengan Nabi SAW dalam perang Uhud. Itu pun Nabi tak adalah bunuh teruk sangat pun. Nabi lempar dia tombak, dia naik kuda, Nabi lempar dia tombak. Tombak tu kena luka sikit je kat muka ni, kena sikit. Dia menggerupu. Dia kata Muhammad bunuh aku. Padahal kena sikit kan, mati sebab tu. Kawan dia tadi, dia mati sebab takut, bukan sebab cedera pun, sebab dia takut Nabi SAW baling tombak kena dekat dia sikit, dia mati sebab tu. Itu je. Nabi SAW ni, Islam bukan agama keganasan. Kita hanya menggunakan kekerasan bila kita ditindas dan dia last option untuk Islam. Tak ada cara lain, kena. Kenapa? Kerana dia sebahagian daripada jihad yang dituntut oleh Islam. Okey. Ini bab pedang. Bila kita ini, maka pedang ni bukan satu benda yang utama. Bahkan mereka yang menuduh Islam sebagai agama keganasan, dalam Quran tak ada satu ayat pun sebut tentang pedang. Tak ada satu ayat pun sebut tentang perkataan pedang. Ada pun dalam Bible lebih banyak ayat berkaitan dengan pedang. Tak ada. Dalam Quran tidak ada sebut ayat tentang pedang. Bermakna bahawa Islam ni dia adalah agama yang aman, bukanlah agama yang menggunakan kekerasan. Itu pun kalau terpaksa berkeras, terpaksa perang, dia ada fiqhul jihad. Kalau zaman kita sekarang ni, ada satu buku kitab yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Qardawi, Telaga Biru. Dia ada buat satu versi. Dia ada dulu ada versi tebal. Saya tengok baru ni, saya baru beli Telaga Biru. Dia ada buat satu versi nipis, ringkas sikit. Buku berkaitan dengan fiqh jihad. Dekat situ banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW sebut bahawa dalam perang tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Banyak benda kena jaga. Ini baiknya Islam. Dan inilah yang kita nampak dipraktikkan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam dekat Palestin tu kan. Sebab itulah kita tengok orang tahanan-tahanan daripada Zionis Yahudi ni tadi, mereka tak dicederakan, siap balik tu sempat lambai lagi, macam baru balik melancong, macam tinggalkan tour guide balik, padahal balik kena tahuan tu.
Ada tu sempat bawa anjing, dia sihat, anjing pun sihat. Maknanya dijaga elok tuan-tuan. Makcik-makcik yang tak dapat ubat, dicarikan ubat, dibagi keperluan apa semua. Ini adalah mereka kerana mereka ikut sunnah Nabi SAW. Itulah Islam. Bila dia tahan tawanan, dia tidak akan seksa tawanan. Ini bukan Al-Qassam je, Taliban membuat benda sama. Sebab tu tuan-tuan tengok berapa ramai. Saya ingat ada beberapa wartawan-wartawan barat yang kena tahan dengan Taliban, akhirnya masuk Islam. Dulu ada seorang perempuan British masuk Islam. Kemudian ada seorang tu wartawan daripada Australia. Yang ni lagi best ni tuan-tuan. Dia wartawan daripada Australia, dia kena tahan dengan Taliban, dia masuk Islam. Dia balik Australia. Bila Taliban menang tawan Afghanistan, dia balik semula Afghanistan pakai macam Taliban. Walaupun kerajaan Australia dah warning dia, kerana kerajaan Australia label Taliban sebagai pengenal. Dia kata kalau kau pergi sana, kita akan ambil tindakan pada kau kalau kau suka mengenal. Tak, dia pergi juga. Dia pergi juga. Ada gambar dia dengan pakai serban apa semua, meraihkan kemenangan Taliban. Padahal kawan ni tadi bukan Islam rasa, kena tahan lagi. Tapi disebabkan Taliban ikut sunnah Nabi SAW, menunjukkan rahmat dalam Islam, akhirnya dia masuk Islam dan mencintai Taliban pula lepas daripada itu. Ini kata siapa yang betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, apa yang diajar oleh Islam, kerana Islam ni adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi semua manusia. Orang kalau kenal rahmat Islam, nescaya orang akan jatuh cinta dengan Islam. Sebab apa orang jauh daripada Islam? Kerana kita tak tunjukkan rahmat dan indahnya Islam pada mata orang yang sekeliling kita. Kerana kita pun tak berapa beramal dengan Islam. Kita tak biasa kita pegang lah. Kadang yang tak pegang pun orang jauh daripada kita kan. Tak tunjukkan rahmat. Semalam saya kuliah khatam kitab kita kat sini, Bidayatul Hidayah tu kan, surah satu lagi khatam juga semalam. Dia masuklah bab menjaga kata-kata semua tu dalam hujung tu. Habis tu ada seorang abang ni, bila saya ambil wuduk, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz?" Kata, "Macam mana?" Dia kata, "Saya ada seorang ahli keluarga saya, dia ni kalau dari sudut amalan dengan pakaian memang hebat lah, pakai serban apa semua, orang betul-betul ikut sunnah. Tapi mulut dia Ustaz," dia kata, mulut dia tu kejap maki orang sana, kejap maki orang sini, orang ni tak betul, orang ni apa semua, dia saja betul. Itu kita kata, nampak orang ni dia pakai sunnah, tapi akhlak dia tak ikut sunnah Nabi SAW. Kerana kalau orang tu betul-betul belajar tasawuf, ikut sunnah Nabi SAW, dia beramal dengan apa yang Nabi SAW sebut, nescaya mulut dia tidak akan berkata begitu. Sepatutnya pakaian dengan mulut dia kena selari. Kalau pakaian kita ikut sunnah, mulut kita pun sunnah, akhlak kita pun ikut sunnah. Kalau kita pakaian saja sunnah, tapi akhlak kita tak ikut sunnah, orang ni yang akan menyebabkan nama busuk pada Islam. Orang kata apa, pakai serban besar tapi mulut jahat, apa rajin duduk majlis ilmu ni tapi suka mengatur orang, suka kata marah makian orang apa semua. Jadi tidak kena begitu. Wallahu a'lam. Dia tak apalah, kita baca mukadimah je lah tu. InsyaAllah kuliah kita yang akan datang lagi 2 minggu, kita akan sambung dalam bab pedang baginda Nabi SAW. Pedang ni pun ada disimpan di muzium-muzium lah, dan tak banyak. Saya ada seorang kawan saya dekat Bukit Mahkota ni, Bukit Mahkota, dia ada satu company dekat Turki. Sebab pedang-pedang ni kan simpan kat Turki, dekat Muzium Topkapi Turki. Jadi ada satu company daripada Turki ni, dia buat replika pedang Nabi SAW tu sebiji. Tapi harga dia jangan tanya lah, saya kata 6,000 ke 8,000 satu pedang, 6,000 ke 8,000. Tapi dia buat tu kualiti memang sebiji. Tu replika lah, untuk sekadar buat hiasan saja. Jangan buat pergi surau pula, dia kena tahan dengan polis. Itu sunnah Nabi buat pedang tak? Tak ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.